Mungkin itu satu syurga, taman khas yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam AS dan juga Hawa. Menurut Zamakhsyari dalam kitab Rabi'ul Abrar, ini penting, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Allah mencipta makhluk 4 jenis. Makhluk ada 4 jenis. Pertamanya malaikat, keduanya syaitan, ketiganya jin, dan keempatnya manusia. Okey. Satu bila kita berubat ni, kadang-kadang kita tanya dia, siapa engkau? Aku syaitan. Nampak? Kita pun heran, apa syaitan dengan jin tak sama ke? Rupanya lain dah. Sebab dalam kitab pun dia katalah lain, berbeza-beza. Lepas tu pernah juga saya tanya orang ni, dia datang daripada mana? Daripada Negeri Sembilan. Masa tengah elok lah. Itu ustaz dia baca. Bila saya tanya, siapa kamu? Terus cakap bahasa Kelantan, aku syaitan. Saya tanyalah, bang, isteri abangnya Kelantan ke? Tak adalah, orang Negeri Sembilan. Dia kata cakap Kelantan, memang tak reti. Sebab bukan dia, memanglah tu saya tanya tu kan. Terkejut, saya ingatkan dia sesaja buat kan. Itu betul, memang dia cakap bahasa Kelantan. Itu dia kata pula, aku syaitan. Itu dia kan. Terkejut, syaitan. Mana syaitan? Itu baru cakap Kelantan kan. Dia lain tu kan. Sebab tu dia akan namakan diri dia syaitan. Betul, kalau kita biasa buat, kita kena jumpa situasi, kita nama dia jin, saya nama dia syaitan. Lepas tu yang degil ni syaitan. Baik, tadi kita ulang balik, ada 4 Allah ceritakan. Adanya malaikat, adanya syaitan. Syaitan, dia sebut syaitan, masalah syaitan. Kemudian jin, yang keempat manusia. Kemudian dicipta mereka ini 10 bahagian. 9 dari mereka itu adalah malaikat. Maknanya mereka itu maksud makhluk dia lah. Dari 10 bahagian, 9 daripada malaikat. Bila 9 bahagian itu malaikat, 1 bahagian ni syaitan, jin dan manusia. Maknanya nisbahnya 9 malaikat, kemudian syaitan, jin, manusia 1. Kemudian lagi dia, kemudian diciptakan mereka bertiga ni, sama mereka tiga ni, syaitan, jin, manusia, 10 bahagian, pecah lagi, 1 pecah 10 pula. 9 darinya syaitan, 1 bahagian jin dan manusia. Maknanya syaitan lagi kalau ada jin. Baik. Kemudian dijadikan jin dan manusia 10 bahagian pula. Jin tu 9 bahagian dan manusia 1 bahagian. Okey, baik, tengok Abu Hurairah kata, oleh demikian itu tengok nisbah dia. Catat ya. Nisbah manusia ni satu nisbah 1000. Siapa 1000 tu kan? Malaikat lah kan? Satu nisbah 1000 maknanya satu tu manusia. Kalau kita kata 1000 tu, itu malaikat. Jin pula nisbahnya 9,1000. Syaitan 90,1000. Malaikat 900,1000. Saya buat sendiri ni calculation. Peratusan ni senang, pakai peratusan ni. Tuan-tuan catat peratusan pun senang. Manusia 0.1%. Ni cikgu dia senang sikit bila rujuk kan. Senang pakai persen senang kan. 0.1% manusia. Jin 0.9%. Mana lebih sikit dia jin. Lebih sikit banyak lah kan. 9 kan. 1.9 okay. Syaitan 9%. Mana ramai syaitan lagi. Tapi bila malaikat 90%. Betul, saya selalu sebut dalam kuliah dia kan. Jangan bimbang tuan-tuan. Zikir kita, doa kita, ayat Quran kita baca, malaikat datang tu dia baca. So dia lebih ramai pada manusia, dia ramai pada jin, dia ramai pada syaitan. Tentera malaikat hebat. 90% kejadian makhluk adalah malaikat. 0.1% manusia, 0.9% syaitan. Jin 9% syaitan. Syaitan ramai lagi pada jin tu. Tapi tengok malaikat 90%. Subhanallah. Jadi semuanya terpatus kan? Terpatus semua tu. Jadi sebab itu jangan bimbang.
Orang yang rajin beramal menghampirkan diri kepada Allah. Syaitan, jin, manusia pun takut. InsyaAllah. Sebab malaikat keliling dia. Sebab tu kalau orang yang betul-betul nak power betul amalan dia, usah benda haram dia, makruh tinggal dia. Dia makruh ni susah sikit lah kan. Kalau orang bagi petai, cering kan, buat ulam, makan juga, tu susah lah kan. Tu belum kira rokok lagi. Bawa mentah. Tu betul. Makan kedai Pakistan, bawa mentah kedai Arab mesti lah kan. Itu semua bawang. Tu je. Tu saya kata kalau betul-betul lagi lah ni kan. Tapi lah kita nak cakap lebih malah lah. Ada satu tempat juga lepas ngubur orang kan, dia serokok. Susah dah kata kan. Ini orang tu susah. Dan keluar cerita tu kan, kawan-kawan saya cerita sendiri kat Mekah tu, orang petani dia ubah orang Arab. Dia kata apa, lagi tak habis rokok ni, kalau dah habis rokok aku, kau tak keluar siap kau. Dia hisap je sampai habis rokok, keluar jin. Kawan sampai heran, cerita ni ustaz dia, aku pun heran. Kenapa lah kawan, jin lawan jin kot mungkin lah kan. Jin makan asap kan, makan asap. Sekarang mungkin vape lah kot, dia takut sikit kan, besar kan. Ini semua dugaan dan cubaan sahajalah. Jadi ingat betul kalau kita, kenapa kita orang lelaki terutamanya rajinkan pakai minyak wangi. Betul lah, nak berubah orang pakai minyak wangi. Jin tak dekat kita insyaAllah. Rajin berwuduk. Orang perempuan jangan pakai wangi, berwuduk. Tapi ada, jangan heran, ada setengah perawat dia ambil minyak wangi, dia gunakan kasturi hitam, dia baca ni ruqyah, hembus, lepas tu kita guna untuk tidur boleh. Lelaki perempuan dia pakai, letaklah satu sini, sikit sini, mana sesendi, elak daripada benda tu masuk dengan kita. Sebab wangi dia tak suka. Anda pula minyak wangi tu pula berjampi ya. Tapi kena hati-hati juga bomoh ni kalau bagi minyak wangi pun kan, kalau dia jampi pengasih habis kan. Tiap hari ingat tu dah lain macam. Jangan. Ada kena hati-hati. Betul lah, orang nak berubah ni mesti orang yang tahu agama, tahu hukum halal haram, dosa dan pahala. Wallahu ta'ala alam. Ada masa 10 setengah ni nak tertanya lah. Saya mampu jawab, saya jawab. Tidak, saya diam. Ada soalan tu. Saya kau cerita benda ni memang saya susah nak berhenti. Saya jawab malam saya berhenti siang, lepas besok dah subuh. Cerita pasal alam jin memang begitu kan. Ada soalan kan tadi? Ya silakan. Bagi Pak Mat. Ada apa? Dia dah sakit dah kan, ambil nafas tu. Juga kita okey, kita boleh balik rumah, sakit dia boleh. Dia tak kuat. Dia sesak nafas kan? Sesak nafas ni salah satu daripada simptom gangguan makhluk halus. Dan sesak nafas itu pula dia berlaku pada masa-masa tertentu. Kebiasaannya waktu senja, ataupun dia mendengar azan, atau dia mendengar bacaan Al-Quran daripada ayat-ayat tertentu je. Macam contohnya ayat kursi kan. Dia kalau kita tengok, kenapa kita ruqyah, kita baca, kita tak baca tabat yada abillah biwatab kan. Sebab ayat tu tak ada kena-mengena langsung dengan kebesaran Allah. Dia cerita dia cilaka je, Abu Lahab tu je. Jadi kalau baca ayat kursi kan, surah Al-Mu'minun semua tu yang kita kata dalam ruqyah tu, sebab tu semua membesarkan Allah. Bagi orang sakit tu dengan sesak nafas, tu kata kita yang heran. Kita baca je, kenapa sesak nafas lah? Tu gangguan. Itu gangguan. Doktor tak dapat trace. Biasa gangguan ni doktor tak dapat trace. Lepas tu saya suka kata pergi cek doktor dulu. Apa-apa sikit jangan kata ni gangguannya, cek doktor dulu. Sampai doktor kata tak dapat disahkan, tu barulah berubat cara kampung. Tu gangguan tu lah tu. Tu gangguan. Okey, silakan ada soalan. Mana yang gangguan orang guna telefon? Saya tak berani nak cakap. Tapi bila mana Dr. Harun dah ulaskan ni, dia tak boleh berlaku dalam telefon. Tapi dia boleh ganggu lain telefon tu boleh. Boleh. Lain telefon boleh ganggu. Tapi kalau nak hantar telefon tak mungkin tak boleh. Pasal Dr. Harun menafikan tak boleh. Dia tanya, itu kena minta guru jawab. Dia jawab dah kan? Ada menjawab dah. Dia uraikan. Perawat ambil jin masuk dalam botol, adakah boleh percaya? Tak boleh. Ini saya berpegang kepada apa yang sebut oleh guru saya sendiri, Dr. Harun. Dia cakap tidak ada jin boleh masuk botol. Sebab Ibn Hujah senang kena arah jin masuk.
Tak. Kalau tangkap kita masuk motor, tangkap kita masuk motor, sama lah. Ada yang dulu satu kes Tapi kalau ikut pada pernyataan, masa saya belajar ni, bukan saya dengar, Ustaz punya agama nak kata, kalau jumpa botol-botol kat tepi laut, pantai kan, jangan ambil, jangan buka, keluar jin. Tak tahu, tak pasti. Maksudnya ginilah, maknanya gini, mungkin boleh buat tapi tak sebarang orang, kebarangkalian lah. Tapi kalau main tarik masuk, susah nak percaya. Itu sajalah. Kalau bagaimana pun kena hati-hati lah kan. Jangan kita buka botol sembarangan kalau jumpa. Sebab takut juga letak sihir dalam tu kan? Itu ada orang buat itu, ada kan? Dia tarik masuk botol. Kami tak ada. Satu kata sifat kita tak buat. Sebab gini kalau kata saya ijazah dari sifat, saya buat macam tu masuk botol, kalau dia tahu dia boleh buat tindakan. Betul? Sebab kita melanggar etika yang sebenar. Sebab tu kita belajar, kita kena follow juga. Kecuali kalau kita tambah benda yang diizinkan oleh syarak, tak bertentangan dengan syarak dan akal, tu boleh kan? Macam tu tak, kita tak buat. Jadi jangan mudah percayalah maknanya yang tarik masuk botol ya. Lagi ada soalan lain? Ada lagi sila. Berubat sendiri. Okey. Boleh tu boleh. Sebenarnya tu boleh. Sebab macam ni, soalan saya ulang bagi orang dengar kan. Ada setengah-setengah perawat, ustaz lah, dia kata downloadkan daripada website sekian Ruqyah ni, bagi orang sakit boleh dengar. Dia tujuan dia gini, kenapa dia buat gitu? Sebab setengah orang dia tak boleh langsung baca Quran, tak pandai langsung, maka dia dengar lah. Setengah orang pula dia boleh baca tapi berat lidah dia keluh, benda tu kacau, boleh dengar. Jadi cumanya saya hanya sebut je setengah-setengah pendapat ulama, kata dia tak setuju. Tapi saya tak rigid dalam hal ni, saya open. Betul pak, kita tengok pesakit ni pun kita tak boleh paksa dia. Kita bukan kata orang lain, saya sendiri pun pernah pergi Pening ni zaman dulu, bukan sekarang, dulu masa muda-muda lah. Tapi sekarang tak tua lah, tapi tak muda lah. Zaman muda-muda dulu, saya rajin lah orang bagi tiket flight pergi sana kat Pening contohnya kan. Saya balik ubat orang tu, memang kalau kita pergi out session ni kita kena ubat sampai selesai. Kalau 3 hari lah, kalau 2 hari lah, satu malam lah. Bayangkan saya dah penat, balik je saya ambil uduk untuk tidur. Bayangkan tingkat 19 dekat tandas tu, macam mana boleh orang ketuk pintu, dia ketuk tingkap tak. Kalau saya buka tingkap tu, saya tahu dah takkan boleh orang dirinya. Sebab dia macam mana kita panggil, ke bawah tu kan, ke bawah terus, boleh terkejut. Tadi saya kata apa, yang penat ni, dan kita nak baca Ruqyah dalam bilik air kan. Saya kata apa, jangan kacau aku tak kacau kau, lagi aku nak tidur. Susah tidur, tak ada gangguan tu, susah nak tidur, pada-pada penat kan. Sudah ni saya buka Yasin, terus tidur. Saya malas nak baca dah, tak penat. Sebab kalau baca Yasin kan, takut Yasin senario datang. Jadi saya buat macam mana, saya buka saya handset tu, saya suka siap-siap kadang-kadang bila kadang susah tidur sebab kita bau-bau, kita dah penat baca, buka, alhamdulillah terus tidur. Itu kadang-kadang saya tak nak kata tak betul, berkata pun tak digalakkan, sebab membantu juga sebenarnya. Alat moden ni bantu, maka boleh rasanya ya. Cumanya saya tambah sikit pesanan saya ni, jangan buka dalam kenderaan. Kan dia pesan kan, kalau buka dalam kenderaan boleh aksiden. Tuan-tuan, kalau contohnya kalau saya naik kereta, saya naik motor hari tak apalah. Kalau naik kereta saya buka Ruqyah dalam tu kan, tiba-tiba saya dengar belakang orang mengilai, tak terkejut. Yang terkejut bukan aksiden kan, takut juga. Pasal dia orang yang pernah buat tu, ustaz juga, aksiden tu. Dia kata mana jangan buka dalam kenderaan, pasal kenderaan bergerak. Kalau rumah tak apa. Jadi saya pernah buat juga kat rumah, pukul 3 pagi tu blackout. Kadang-kadang dengar tapak orang jalan ke atas, itu biasalah. Sebab kita nak bersihkan rumah kita kan, kita buat begitu. Jadi kalau kita dengar ni, mungkin kita akan rasa macam-macam, nak muntah lah, rasa nak marah, rasa nak menangis. Maka bolehlah, kesimpulan ni
Boleh pasal dia membantu kita yang kadang-kadang sukar nak membaca, malas nak membaca. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan? Satu soalan dah kan? Tak apa. Contohnya kadang-kadang kita kahwin dengan hotel kan, tidur tak boleh tidur kan. Ha. Setiap masa kita rasa dekat atas hotel itu tu, orang mengalih kursi tu kan. Ha. Ada pagi tu kat sini. Apa amalan-amalan nak menghalau ni? Okey. Sebab itu sebelum kita nak masuk rumah tumpangan, hotel sebagainya, kita baca doa ini. Doa ni insya-Allah kita baca keluar gangguan ya. Ada nak? Ini sebenarnya dalam nota saya dah ada, tapi tak apa saya tulis juga sebab dia pendek. Kalau saya ni memang pemalas, kalau panjang malas saya pendek pun tak apa kan. Ni baca ni, sunnah Nabi ajar gitu. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Okey, kau ramai. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Maksudnya kita nak baca Quran 30 juzuk tak mampu kita kan. Ada maksud kalimah Allah sempurna. Dia ada doa. Doa tu kita minta satu doa je meliputi semua Quran. Ini maksudnya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dicipta oleh Allah. Sebab tu i'tikad ahli sunnah ni, benda baik pun Allah buat, benda jahat Allah buat. Tapi seorang kata yang baik dari Allah, yang jahat dari saya tak. Sebenarnya Allah cipta kan. Syarri ma khalaq. Memang Allah saja cipta je. Sebab Allah cipta benda-benda jahat ni sebab kita kenal yang Allah tu ada. Kalau tidak kan, kita tak kenal, oh Allah tak ada. Bila kita tahu Allah ada, kita akan terus minta lindung dia. Simple je. Kenapa? Tapi tak apa, nanti lepas-lepas nanti kuliah tolak ke belakang, boleh tulis. Ya. A'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ini bagi mereka yang nak masuk hotel atau mana-mana waktu pangan, bacalah ni. Okey. Satu lagi, kalau tuan-tuan rajin lah, katakan kita duduk hotel tu, katakan 10 orang, tak mungkin 10 orang, 5 orang contoh kan. Okey, malam tu baca ayat kursi sebanyak 313 kali. 313. Tapi kau kongsi. Kalau 313 bagi 5, berapa orang dapat? Seorang 60 kan. Okey, seorang 60, maknanya seorang baca 60 dulu, lepas habis seorang baca, orang kedua baca 60 lagi. Yang seorang itu relax pula. Boleh kongsi-kongsi. InsyaAllah 313 kali ni larilah benda tu. Tapi biasa kita takkan buat. Saya tu hotel kan, kalau rumah kita buat. Jadi betullah, kalau kita rasa susah sangat 313 kali tu jadi kita niat je lah, ya Allah aku baca sekali, tapi fadilatnya baca 313 kali. Boleh, niat je lah. Macam sini sama juga. Sebab aku berlindung kan dengan kalimat Allah sempurna. Kalimah Allah dapat dalam Al-Quran je kan. Boleh baca 3 juzuk, tak boleh macam ni. Saya gitu je kan. Dengan berkat ku baca 313 kali ayat kursi, kau jauhlah dari Allah. Baca ayat kursi je, Allah udah. Kita minta. Tu je. Boleh. Tu. Ya, silakan. Ketindih. Kena tindih ni sebenarnya gangguan. Okey. Bila kita nak elak kena tindih, tidur, ambillah wuduk pertama. Kemudian pada kuliah lepas cerita dah kan, kita ni ini kita buat ni kita tiup dulu bos, kemudian kita baca 3 kul lepas habis 3 kul baca ayat kursi. Ada 2 cara, atau ayat kursi tu 3 kul, betul sapu semua sampailah seluruh badan, jangan sentuh kemaluan depan belakang cukup.
Betul, ulang balik. Ayat kursi 3 kul atau 3 kul ayat kursi. Buat selama 3 sebanyak 3 kali. Ulang dulu. Okey. Cuba dulu. Kalau tak boleh nanti tetap kena ganggu, saya akan bagi ayat lain pula. Sebab ada satu ayat lagi. Pasal saya tu pengalaman saya pernah agak buat begitu kena. Dan saya baca satu ayat surah Al-Mu'minun 1 atau 16. Nanti saya akan beri nanti ada nota. Baca tu je. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Hembus je. Tidur insya-Allah. Selalu saya kena. Bila orang minta appointment nak ubat, walaupun siang hari dekat bilik saya, dekat kan kami bilik pensyarah ni seorang-seorang duduk kan, kita boleh tidur, boleh baring lah sementara waktu senggang tu. Tadi kena impit. Terkejut saya. Baru teringat pasal dah buat appointment, memang nak ubat orang hari tu. Satu masa saya terfikir apa nak baca. Lepas tu saya kata bila kita belajar berubat ni, kita ramalkan 7 kali Fatihah, ayat kursi tu kan, Allah beri ilham insya-Allah. Kita berasa baca je lah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Bos je. Terus tidur. Sampai sekarang alhamdulillah susah nak kena. Tapi kalau kena pun dia sekejap. Okey, satu lagi saya baru teringat ni yang saya cerita. Bayangkan tulisan Allah tu, alif lam lam ha. Kalau dah berjaya boleh mulakan yang kedua lah, bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan. Satu, kalau kita nak elak benda ni boleh. Betul, kita kena banyakkan bertafakur, membayangkan bismillahirrahmanirrahim. Tulisan itu. Bayangkan. Betul, dalam solat tengok, bila kita solat kan, kita akan ada khusyuk. Bila kita pandang di atas tempat sujud, bismillahirrahmanirrahim, kita bayangkan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh bantu. Nanti bila kita kena ganggu nanti, masa kena impit, lidah kita keluar tau. Kita lepak dan lebih bayang tulisan bismillah tu. Lari dia. Dia kata kekuatan rohani. Dia lawan dengan benda.